Assalamualaikum, selamat malam dan selamat sejahtera. Saya Megat Ismail Koyum dan lagi tiga sahabat saya iaitu Raja Haziq, Muhammad Danish Aidil dan juga Irfan Nakib akan membentangkan kertas kerja CTU 152 yang bertajuk Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan Tunjang Negara Malaysia. Dengan mulanya saya akan memulakan dengan abstrak. Tajuk kajian ini ialah Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan Tunjang Negara Malaysia. Dalam kajian ini, kami membincangkan tentang sistem demokrasi yang merupakan tonjak dan asas kepada negara Malaysia. Objektif yang digunakan ialah latar belakang pentadbiran negara Malaysia dan kepentingan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kedua-dua objektif dipilih kerana untuk mengkaji pentadbiran negara Malaysia secara lebih mendalam. Dalam kajian ini, kami telah mengkaji tentang kepentingan dan sejarah pentadbiran negara Malaysia serta usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mencapai kemerdekaan negara. Selain itu, kami dapat mengenal pasti cabaran baharu yang dihadapi Malaysia yang berkemungkinan akan menjejaskan perspektif masyarakat terhadap kepimpinan dan pentadbiran negara. Selain itu, kaedah yang digunakan untuk menyiapkan projek ini ialah melalui rujukan akhbar atau artikel, buku dan kajian yang lalu membicarakan tentang konsep dan sejarah. Seterusnya, kami menekankan tentang pengetahuan terhadap sistem pentadbiran negara dan ciri-ciri yang dapat diperolehi di dalam kajian ini. Secara kesimpulannya, hasil kajian ini dapat memberikan kefahaman tentang sejarah latar belakang pentadbiran Malaysia, prinsip sistem demokrasi berparlimen, ciri-ciri dan kepentingan sistem demokrasi berparlimen raja perlembagaan. Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Danish Aidil Rizwan. Saya akan meneruskan perbincangan ini dengan pendahuluan. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnia dan rahmatnya yang memberi kami ketekunan, kesabaran dan kekuatan jiwa untuk menjalankan tugasan ini. Selain itu, tidak dilupakan juga didikan dan tunjuk ajar yang diberi oleh Dr. Muhammad Arif kepada kami supaya dapat menjalankan tugasan ini dengan sempurna. Tajuk tugasan yang dipilih ialah Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan Tunjang Negara Malaysia. Pertama sekali, tujuan tugasan ini dilakukan adalah untuk meningkatkan kefahaman tentang sistem demokrasi dan raja berperlembagaan di negara ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah melengkapkan diri terhadap pengetahuan tentang dasar demokrasi dan kepentingan raja-raja Melayu kepada rakyat dan negara agar dapat membina semangat patriotik dalam jiwa. Persoalannya, sedalam manakah impak sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan di negara ini? Kami akan mengupas persoalan itu hingga ke akar umbi. Seterusnya, objektif kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti latar belakang dan kepentingan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan di Malaysia. Persoalan kajian yang dibina ialah apakah ciri-ciri demokrasi di Malaysia, apakah kepentingan sistem demokrasi di Malaysia, dan akhir sekali apakah cabaran yang dihadapi. Metodologi kajian. Kajian yang dilaksanakan ini berbentuk kajian rujukan atas talian, maklumat daripada buku teks dan hasil kajian-kajian lepas. Kajian ini berfokuskan pada latar belakang sistem demokrasi di Malaysia. Terima kasih kepada Danish Aidil. Seterusnya saya akan sambung di pengenalan. Demokrasi merupakan satu bentuk pemerintahan dengan kuasa penggubalan undang-undang dan struktur kerajaan yang ditentukan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat atau wakil dipilih oleh rakyat untuk memerintah dan menggubal undang-undang. Sistem demokrasi salah satu sistem pemerintahan yang telah wujud setelah berkurun lamanya. Antara peradaban pertama yang mengamalkan sistem demokrasi adalah masyarakat Greek purba dengan perkataan demos dan kratos. Sistem demokrasi memainkan peranan yang penting pada permulaan peradaban manusia. Walau bagaimanapun, demokrasi sewaktu peradaban Greek purba jauh berbeza berbanding demokrasi pada masa kini. Ia telah diubah secara intensif dari abad ke abad supaya setiap negara dapat mencapai perlembagaan yang adil. Dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia terdapat pelbagai bentuk demokrasi.
Demokrasi langsung merujuk kepada penyertaan warga negara secara langsung dalam proses penggubalan undang-undang. Satu contoh yang baik untuk sistem demokrasi langsung adalah amalan demokrasi di Great Purba. Segala undang-undang atau akta yang diluluskan ditentukan oleh warga negara. Namun, terdapat unsur diskriminasi apabila wanita, hamba abdi dan imigran tidak boleh mengundi. Di Switzerland, hari ini, wujud demokrasi langsung apabila rakyat mempunyai kuasa veto untuk menolak undang-undang melalui pengundian dan boleh mencadangkan pindaan kepada perlembagaan negara mereka. Demokrasi merupakan sistem yang memberi kebebasan kepada rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka terhadap kerajaan di Malaysia. Di Malaysia, sistem demokrasi perwakilan digunakan. Rakyat memilih seorang wakil untuk mewakili mereka dalam hal ehwal politik dan perundangan. Di sini letaknya kuasa rakyat, iaitu memilih wakil untuk memperjuangkan hak mereka. Seiring dengan perubahan iklim ekonomi negara, setiap rakyat penting memberi pendapat kerana setiap pendapat penting untuk memajukan negara dan dapat mempraktikkan demokrasi yang efektif. Kepentingan rakyat mestilah dijaga dan diutamakan kerana kuasa sebenar sistem demokrasi terletak di tangan rakyat serta kepentingan sosial, ekonomi dan politik seseorang individu terjamin di bawah sistem demokrasi. Seterusnya adalah perbincangan sejarah pentadbiran Malaysia. Malaysia mempunyai latar belakang demokrasi yang unik. Pada permulaannya, Malaysia atau dikenali sebagai Tanah Melayu dijajah oleh koloni British yang memerintah sistem pentadbiran tempatan. Bermula di negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, mereka telah memperkenalkan majlis perundangan negeri-negeri selat dengan mengadakan perbahasan dan perbincangan seperti ciri-ciri parlimen moden. Tindakan koloni British merupakan titik permulaan sistem demokrasi moden di Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, pada tahun 1941, Tanah Melayu telah dijajah oleh kuasa imperialistik Jepun yang memperkenalkan sistem pemerintahan yang radikal sehingga rakyat terseksa dan kemajuan negara menjadi mundur. Tidak lupa juga perpaduan rakyat berpecah belah. Ini telah membawa kepada keruntuhan sosioekonomi rakyat yang berbilang kaum. Pada 1957, Malaysia telah mencapai kemerdekaan dan telah mengubah sebuah perlembagaan yang adil dan saksama untuk kepentingan rakyat dan negara. Raja merupakan tunjang dan tulang belakang Tanah Melayu suatu ketika dahulu sehinggalah waktu kini. Pada waktu dahulu, Raja merupakan ketua pada setiap negeri dan rakyat patut berdaulat kepada raja atau sultan mereka. Raja memainkan peranan yang penting dalam pemerintahan sesebuah negeri. Mereka mempunyai kuasa yang besar yang mampu mempengaruhi rakyat jelata. Raja-raja juga memainkan peranan yang penting sebagai ketua agama Islam setiap negeri di Tanah Melayu. Setiap keputusan yang dibuat mestilah melalui mesyuarat yang dibuat oleh menteri-menteri dan penasihat diraja. Pada masa kini, raja-raja masih berkuasa sebagai ketua agama dan mereka boleh dipertabalkan menjadi yang di-Pertuan Agong berdasarkan keputusan undian di Majlis Raja-Raja Melayu. Ini menjadikan sistem pemerintahan beraja di Malaysia lebih adil dan teratur supaya dapat mewujudkan pentadbiran yang penuh harmoni dan aman tanpa sesuatu perbalahan dan pertingkahan. Walau bagaimanapun, cadangan untuk menumbuhkan Majlis Raja-Raja bermula daripada Perlembagaan Malayan Union yang telah menumbuhkan Majlis Sultan-Sultan. Dari segi struktur, keanggotaannya terdiri daripada raja-raja dan pegawai-pegawai British, iaitu Ketua Setiausaha Malayan Union, Penasihat Undang-Undang Setiausaha Kewangan dan dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union, Tunku Abdul Rahman 1984. Walaupun Malayan Union telah dibubarkan, idea ini tidak dibuang tetapi diteruskan oleh Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan menumbuhkan Majlis Raja-Raja di bawah perlembagaan itu. Majlis Raja-Raja seperti yang tertubuh di bawah Perlembagaan Persekutuan. Keunikan mengenai kuasa raja-raja di Malaysia ialah kedudukan dan peranan mereka sebagai ketua agama di negeri masing-masing. Di sini, perlembagaan secara jelas mengizinkan mereka bertindak tanpa atau bertentangan dengan nasihat kerajaan yang memerintah. Keadaan ini tidaklah terlalu ganjil kerana doktrin bertindak menurut nasihat adalah manifestasi demokrasi. Dengan demikian, urusan mestilah bertindak menurut nasihat. Selain itu, kita juga boleh menyebut sejarah tentang institusi beraja dan agama mempunyai hubungan yang rapat sejak awal-awal lagi.
Keadaan ini tidak diganggu oleh pentadbiran British dan apabila negara mencapai kemerdekaan peruntukan mengenai Islam sebagai agama persekutuan pun tertakluk pada syarat bahawa ia tidak menjejaskan kedudukan raja-raja sebagai ketua agama di negeri masing-masing. Sudah tentulah perlu difahami bahawa oleh kerana Islam menjadi tonggak Kesultanan Melayu, peranan dan kedudukan raja-raja sebagai ketua agama harus dilihat dalam konteks itu. Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja, Perlembagaan dan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Untuk lebih mendalam lagi terhadap sistem demokrasi berparlimen ini, Parlimen adalah sebuah institusi perundangan tertinggi di dalam negara yang boleh mengubal undang-undang. Parlimen Malaysia ini terdiri daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Persindangan Dewan Rakyat telah dirasmikan buat pertama kalinya pada tahun 1959, 11 September. Terdapat banyak peristiwa penting yang terjadi sebelum terjadinya sistem pemerintahan demokrasi berparlimen yang bermula pada awal tahun 1867 sehingga 1963. Antaranya, pada tahun 1867, bermula di negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Mereka telah memperkenalkan Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat dan mengadakan perbahasan dan perbincangan seperti ciri-ciri parlimen moden. Tindakan kolonial British merupakan titik permulaan sistem demokrasi moden di Tanah Melayu. Pada tahun 1869, negeri-negeri Melayu iaitu Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan membentuk satu gabungan negeri-negeri Melayu bersekutu. Perkembangan tersebut telah menurap jalan ke arah pembentukan satu sistem kerajaan persekutuan bagi seluruh negara seperti yang ada pada waktu ini. Badan perundangan masih belum ditubuhkan dan negeri-negeri masih bergantung pada Dewan Undangan masing-masing untuk membuat undang-undang. Kita melompat ke tahun 1942, pemerintahan Jepun di Tanah Melayu telah menyebabkan terhalangnya perkembangan perlembagaan tetap. Tetapi peristiwa tersebut telah melahirkan kesedaran politik dalam masyarakat. Selepas pemerintahan Jepun yang berakhir pada tahun 1945, selepas Amerika Syarikat menjatuhkan bom nuklear di Hiroshima dan Nagasaki, British memerintah semula Tanah Melayu dan dana yang lebih kecil disebabkan Perang Dunia Kedua. Mereka cuba menyatukan ketiga-tiga sistem pentadbiran iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu di bawah satu pemerintahan Malayan Union tetapi ditendang sekeras-kerasnya oleh masyarakat Melayu. Disebabkan oleh tentangan hebat oleh masyarakat Tanah Melayu, Malayan Union terpaksa dibubarkan pada tahun 1948 dan digantikan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perjanjian tersebut merupakan dasar-dasar asas kerajaan berparlimen. Seterusnya pada tahun 1951, sistem ahli diwujudkan untuk menjadikan perintis kepada sistem kerajaan berkabinet atau dikenali sebagai Jemaah Menteri pada hari ini. Di dalam sistem ini, ahli-ahli diberikan beberapa portfolio bawah tanggungjawab mereka. Pada tahun 1955, Majlis Perundangan Persekutuan yang ditubuhkan bawah Persekutuan Tanah Melayu 1948 dibubarkan untuk membolehkan kerajaan mengadakan pilihan raya umum buat pertama kalinya bagi ahli-ahli untuk mewakili rakyat di Majlis Perundangan Persekutuan. Yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Pada tahun 1956, beliau telah mengetuai satu misi ke London untuk menurut kemerdekaan pada tahun 1963. Pada tahun 1963, Malaysia telah ditubuhkan dan Malaysia telah diisytiharkan sebagai sebuah negara yang berdaulat. Topik yang seterusnya di dalam perbincangan ini adalah definisi Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Demokrasi berparlimen di Malaysia terbahagi kepada dua, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Kedua-dua aspek ini memegang tanggungjawab yang penting di dalam parlimen untuk mementingkan kepentingan rakyat. Tugas Dewan Negara ialah mengkaji semula dan meluluskan rang undang-undang yang dibawa naik oleh Dewan Rakyat. Kedua-dua dewan perlu meluluskan rang undang-undang yang dibuat sebelum akhirnya dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan perkenan baginda. Dewan Negara terdiri daripada seramai 70 orang ahli. Ahli-ahli tersebut juga dikenali sebagai senator. Keahlian Dewan Negara diperoleh melalui dua cara, iaitu yang pertama dipilih oleh Dewan Undangan Negeri
Dan yang kedua ialah dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Individu yang dilantik mestilah berjaya dalam kerjaya perniagaan, industri, pertanian, aktiviti kebudayaan atau khidmat sosial atau mewakili dalam kaum-kaum minoriti dan berkebolehan dalam mewakili kepentingan pribumi, iaitu orang asli. Selain itu, untuk menjadi seorang ahli Dewan Negara, seorang calon perlu memenuhi syarat yang dinyatakan seperti berikut. Yang pertama, mestilah berwarga negara Malaysia. Yang kedua, berumur tidak kurang daripada 30 tahun. Yang ketiga, sempurna akal. Dan keempat, bukan seorang muflis. Ahli-ahli Dewan Negara dilantik atau dipilih daripada kalangan mereka yang menyumbang khidmat cemerlang atau mencapai kecemerlangan dalam profesion dalam pelbagai bidang. Setiap ahli mestilah mengangkat sumpah di hadapan yang dipertua Dewan Negara. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan Negara dengan sebaik mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi, menjaga dan mempertahankan perlembagaan. Seterusnya ialah Dewan Rakyat. Dewan Rakyat dianggotai seramai 222 ahli dan setiap ahli mewakili kawasan pilihan raya masing-masing. Ahli tersebut dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya yang diadakan setiap 5 tahun. Parti yang memperoleh kursi majoriti akan membentuk kerajaan persekutuan bagi mentadbir negara. Sebelum menjadi ahli Dewan Rakyat, terdapat beberapa syarat kelayakan, iaitu haruslah berwarga negara Malaysia, berumur tidak bawah daripada 18 tahun, hendaklah sempurna akal, bukan seorang yang muflis dan seorang ahli tidak dibenarkan untuk memegang kedua-dua jawatan di dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada satu masa. Sebelum memegang sebarang kursi dalam Parlimen, setiap ahli mestilah mengangkat sumpah di hadapan yang dipertua Dewan Rakyat. Ahli tersebut perlu bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat dan akan menjalankan tugasan mereka dengan penuh taat dan beramanah demi negara. Seterusnya ialah prinsip utama sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Oleh itu, sistem demokrasi berparlimen mempunyai prinsip mereka yang tersendiri supaya dapat mencapai objektif yang dikehendaki. Antara prinsip tersebut ialah raja berperlembagaan, parlimen, perlembagaan, sistem pemerintahan dan kebebasan asasi. Parlimen Malaysia ini melambangkan keutuhan sistem demokrasi. Sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan ini juga diberi maksud iaitu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Salah satu syarat sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman. Seterusnya, raja perlembagaan yang bermaksud sistem pemerintahan raja mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia yang mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong perlu bertindak berlandaskan perlembagaan Malaysia. Parlimen juga merupakan salah satu ciri-ciri demokrasi di Malaysia. Parlimen menjadi badan perundangan bagi kerajaan yang bertanggungjawab membuat undang-undang dan peraturan yang boleh dilaksanakan di seluruh negara serta meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan undang-undang persekutuan, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan serta meluluskan hasil cukai bahar. Selain itu adalah pilihan raya. Di Malaysia, amalan pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri maupun persekutuan. Yang proses pemilihannya dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang adil dan bersistematik. Selain itu, konsep pengasihan kuasa yang terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman. Ciri yang seterusnya adalah parti-parti politik yang merujuk kepada sekumpulan ahli politik yang bersatu di bawah satu parti demi memperjuangkan matlamat dan ideologi parti untuk mendapatkan kuasa. Ciri yang terakhir ialah demokrasi di Malaysia adalah kebebasan asasi yang terbahagi kepada 2 bahagian,
iaitu kebebasan mutlak dan kebebasan bersyarat. Begitulah kencamnya untuk membentuk sebuah negara demokrasi, tetapi sukar lagi untuk mengekalkannya berasaskan nilai dan falsafahnya. Ternyatalah bahawa sistem pentadbiran bukanlah sesuatu perkara yang boleh dipandang remeh, dan hakikatnya sistem ini tidak wujud begitu saja, tetapi memerlukan kuasa dan aspek yang relevan di dalam pentadbiran. Maka setiap individu yang telah mendaftar sebagai pemilih mempunyai hak dan tanggungjawab untuk menentukan masa depan negara, kerana melalui pilihan raya, rakyatlah yang menentukan kepimpinan dan pemerintahan negara secara demokrasi. Kebebasan dan hak bersuara ada di tangan kita, maka gunalah ia untuk masa depan dan pemantapan demokrasi yang dapat dicapai. Okey, aku okey. Aku. Siapa? Sekejap. Itulah. Boleh. Siapa? Danish. Aku. Okay. Apa ni? Baiklah, seterusnya, kepentingan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Sistem raja berperlembagaan merupakan tonggak keagungan kerajaan Malaysia sejak merdeka lagi sehingga kini. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara. Sistem ini membantu untuk memantapkan lagi kewibawaan institusi beraja dalam negara kita. Raja berperlembagaan merupakan simbol kekuatan dan perpaduan rakyat di samping memberikan keseimbangan kepada raja yang melindungi rakyat dan rakyat yang menaungi raja. Seterusnya, raja berperlembagaan mempunyai peranan di dalam pentadbiran dan pembangunan negara. Institusi beraja relevan kerana ia melambangkan kesinambungan dan identiti bangsa dan negara. Peranan ini penting kerana demokrasi tidak menyediakan aspek-aspek itu. Raja-raja juga berpendirian pentingnya dihormati mekanisme semak dan imbang antara berbagai cabang kerajaan dan peranan Seri Paduka Baginda untuk mengimbangkan pelbagai tuntutan demi menjamin berlakunya keadilan dan membatasi sebarang unsur penyalahgunaan kuasa. Sistem demokrasi menjadikan lebih kebaikan kepada rakyat sebuah negara dan rakyat dapat menikmati manfaat utama sistem demokrasi. Antara kebaikannya ialah dapat menyingkirkan pemimpin yang tidak berintegriti dan berkebolehan. Melalui sistem ini juga, pemimpin yang rasuah dan tidak efektif boleh disingkirkan dan secara tidak langsung dapat mengurangkan akibat negatif yang mungkin boleh mendatangkan kesan buruk pada negara. Seterusnya, cabaran Malaysia kini. Pada zaman globalisasi ini, negara kian berada di ambang permodenan yang maju dan berteknologi tinggi. Tiada penafian bahawa terdapat kebaikan dan kelemahan dalam aspek tersebut. Malaysia juga kian mengalami cabaran yang perlu dihadapi untuk mencapai matlamat tersebut. Penerapan nilai moral yang murni, bertolak ansur, penyayang, adil, progresif dan makmur mempunyai kuasa untuk mewujudkan suasana ekonomi yang budaya asing, dinamik dan cergas demi kemajuan negara. Antara cabaran aspek keamanan, kerjasama dan saling menghormati merupakan perkara yang penting dalam pembinaan jati diri bangsa yang cemerlang. Jadi, negara akan melahirkan pelapis negara untuk jadikan pemimpin negara pada masa yang akan datang. Selain itu, cabaran yang dihadapi dalam aspek globalisasi tanpa sepadan disebabkan oleh kemajuan teknologi maklumat yang tidak menunjukkan tren kemunduran dan kian meningkat dari tahun ke tahun, ia boleh mendatangkan kesan yang buruk kepada sistem demokratik negara. Jadi, penerapan teknologi merupakan salah satu aspek yang penting dan mesti ditekankan oleh kerajaan negara. Penggunaan teknologi tanpa batasan boleh memberikan kesan yang buruk seperti raja-raja Melayu dicabar dan dicela tanpa sebarang tindakan boleh menjatuhkan integriti kepimpinan negara. Selain itu, pengaruh pemikiran liberal barat yang tiada nilai signifikan kepada negara. Penggunaan aplikasi seperti Twitter yang merupakan sebuah platform yang mementingkan hak kebebasan bersuara tanpa sepadan, membolehkan ideologi radikal mempengaruhi minda masyarakat belia
minda masyarakat belia di negara ini. Penggunaan teknologi haruslah hanya meningkatkan kepentingan yang dapat menyumbang kepada peningkatan dan kemajuan sejagat dan melalui perspektif yang lebih menyeluruh demi kemakmuran negara. Seterusnya, cabaran dalam meningkatkan ekonomi negara demi meningkatkan daya saing negara terhadap pasaran antarabangsa. Tidak hairanlah bahawa perdagangan antarabangsa merupakan salah satu bidang yang amat penting kerana ia menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. Salah satu cabarannya ialah sedekatan minyak sawit di dalam pasaran Eropah. Malaysia merupakan salah satu pengeluar terbesar minyak kelapa sawit dan produk berasaskannya. Kepentingan perdagangan telah memberikan Malaysia daya untuk berkembang dan bertambah maju. Cabaran ekonomi seperti itu memberikan tekanan kepada Malaysia dan harus berfikir secara kolektif tentang cara untuk mengatasinya supaya ia tidak mendatangkan kesan yang negatif dan memudaratkan kepada rakyat dan ekonomi negara. Rumusan dan kesimpulannya, dengan ini kita boleh melihat bahawa sistem raja berperlembagaan merupakan salah satu daripada tunggak autoriti dalam pemerintahan negara dan ia juga telah wujud semenjak Tanah Melayu. Sejak Tanah Melayu merdeka kelak. Sistem ini terdiri daripada dua institusi iaitu Majlis Raja-Raja dan institusi yang di-Pertuan Agong. Sistem raja berperlembagaan menjelaskan keseimbangan hak dan tanggungjawab antara raja dan rakyat yang dinaungi demi kemantapan dan kemakmuran masyarakat sendiri. Sistem raja berperlembagaan menjamin kedaulatan negara sewajarnya menerima tumpuan taat serta rakyat yang terpelihara dalam lingkungan undang-undang yang didaulatkan oleh proses sistem raja berperlembagaan itu sendiri. Analisis di atas menunjukkan institusi Raja-Raja Melayu sangat memainkan peranan yang penting dalam menjaga dan memelihara Islam di Malaysia dan pada masa yang sama menjaga hak etnik bukan Melayu. Maka perkara ini perlu difahami oleh setiap lapisan masyarakat khususnya generasi muda agar sentiasa berlapang dada dalam sesuatu isu yang melibatkan Islam dalam perlembagaan. Ini seperti mana yang pernah dinyatakan oleh Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-215 iaitu Islam dan orang Melayu merupakan asas utama pembentukan negara. Malaysia. Sistem demokrasi merupakan sistem yang diutamakan hampir setiap negara di dunia ini. Tetapi, setiap negara tersebut mempunyai keunikan yang tersendiri yang setiap mereka mementingkan nilai yang berbeza. Di Malaysia, sistem demokrasi adalah penting kerana ia mewujudkan sebuah nilai di dalam masyarakat yang mementingkan amalan nilai murni dan perpaduan antara bangsa, agama dan etnik yang berlainan. Setiap masyarakat di Malaysia haruslah memantapkan pengetahuan tentang keunikan dan keindahan di setiap aspek dan perspektif yang relevan. Seterusnya, masyarakat yang bertanggungjawab haruslah melibatkan diri di dalam pentadbiran kerana dalam Malaysia mendapati Malaysia baru. Perkembangan demokrasi pilihan raya di Malaysia dilihat berkembang baik. Perkembangan melalui penyataan, penglibatan dan kefahaman tentang demokrasi harus diisi dengan maklumat yang betul, benar dan bermaklumat acuan Malaysia. Ini kerana demokrasi Malaysia adalah teradun dengan sistem dan sosial budaya sebelum kewujudan Malaysia. Kecaknaan terhadap perlembagaan menuntut watan memahami sejarah pra-Malaysia kerana perlembagaan mencerminkan pemuafakatan semua isi warga. Sikap mempersoal kedudukan khas yang sering menjadi modal polemik harus dihentikan. Sikap toleran warga boleh menjadikan perkembangan dan pembangunan demokrasi dan kefahaman perlembagaan terus mampan dalam Malaysia menuju negara maju yang aman, makmur, stabil dan mapan. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.